Okey, Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam medium. Ya, apa khabar semua? Sihat Amin. Waalaikumsalam. Sihat madam. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Jadi dipersilakan Mama Adam untuk memulai bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih diucapkan kepada Mama Adam. Ya, apa khabar orang JDT? Okey ke Pak Ni? Tak Adam JDT ke? Sabar kan? apa, saya sedang belajar kat sini. Tak dapat cuti. Kan? Mesti semua dah terfikir hari ni tak ada kelas. Tapi apa boleh buat, bola itu bulat, hidup umur meroda, kadang-kadang kita kat atas, kadang kita kat bawah kan. Okay, jadi hari ni kita akan teruskan kelas seperti biasa dan akan teruskan presentation di mana ada dua tajuk yang akan dibentangkan, iaitu pertama, kemahiran dalam kaunseling yang akan disampaikan oleh Nur Aida Syafidah dan juga Muhammad Nakidin. Okay, ada tak dua orang ni dalam ni? Ada madam. Okay, Nakyu ada, Aida? Ada madam. Okay, good. Okay, dan tajuk kedua adalah proses komunikasi yang akan disampaikan oleh Nurin Nadira dan juga Nur Nabiha. Okay, dua-duanya ada? Ada madam. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, sebelum mulakan presentation, saya ambil attendance dulu. Okey, Nur Hazira ada? Ada madam. Okey, Nur Nabiha? Ada madam. Okey, Nur Rashidah Izzati? Ada madam. Okey, Putri Nur Anatasha? Ada madam. Syafiqah Syamimi? Syafiqah Syamimi tak ada? Okey, Syed Hafiz? Ada madam. Alright, Alia Nabila? Ada madam. Lina Kudin ada? Azin Karina? Ada madam. Okey, Aida Syafidah ada? Alia Natasha? Ada madam. Okey, Nur Fatihah Nafisa? Saya madam. Ya, Nurul Ashikin? Saya madam. Okey, Arif? Arif ada Arif? Dah masuk? Fakur Razi? Panjang umur. Okey, Arif ada? Ada, baru masuk. Okey. Fakur Razi? Fakur Razi belum ada. Okey, Nurin Nadira? Nurin Nadira ada? Saya madam. Alright. Nelly Nazura? Saya madam. Okey, Nur Asma Syazwani? Asma Syazwani? Orangnya ada, suaranya tak ada. Macam mana? Nur Husna Syahidah? Saya madam. Okey, Nur Eliana? Ada madam. Okey, Nurul Jannah? Ada madam. Okey, Siti Nur Ain Ashikin? Ada madam. Okey, Wan Nurul Farisha? Saya madam. Okey, Azin Hafiz? Saya madam. Akmal Lutfi? Saya madam. Okey, Hakim Henry? Saya. Mukana Mawaddah? Saya madam. Okey, Muhammad Adam ada? Muhammad Firdaus? Ada madam. Okey, Rashad Daniel? Ada madam. Okey. So, sebelum dia yang tadi sebut, Syafiqah Syamimi? Ya madam. Alright. Fakur Razi? Arif, Fakur Razi masuk tak? Sekejap tengah panggil. Phone dia bawa baiki. Okey. Okey, so kita akan teruskan presentation. Okey. Sebelum tu, ada apa-apa nak tanya ke sebelum tu?
tentang assignment? Semua jelas apa yang kita kena buat, video resume, video refleksi. Jelas tak? Dah ada yang nak buat ke? Sebab belum ada siapa yang hantar lagi, belum ada siapa yang tanya. Semua jelas macam nak buat? Setakat ni jelas, madam. Okay, good. Okay, kemudian saya nak tanya student yang belum masuk kampus masa sebelum midterm kan, dah balik sini ke? Student business? Belum. Ya? Kat rumah lagi. Kat rumah lagi, bila balik sini? Kata minggu 8 ni? Minggu this weekend lah. Okay, this weekend. Yang budak-budak yang sebelum ni ada lagi kat sini ke ataupun dah balik rumah? Student yang dah balik. Dah balik dah? Okay. So nanti mana yang belum ambil, lagi sekali saya sebut belum ambil hand sanitizer, tolonglah datang ambil. Alright, benda tu free je. Okay, so kita akan teruskan presentation. Dipersilakan. Untuk Aida Syafidah dengan Nakir dah bersedia ke? Dah, madam. Okay, kalau dah bersedia, kita persilakan grup pertama pada hari ini. Kemahiran dalam kaunseling yang akan disampaikan oleh Aida Syafidah dan juga Muhammad Nakiuddin. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Aina dan juga rakan-rakan sekalian. Baik, sekejap Okay, pada hari ini saya dan juga Aida Syafidah akan membentangkan tentang kemahiran dalam kaunseling. Okay, apakah itu kaunseling? Okay, Aida. Okay, yang pertama kalau kita nak tahu pasal kaunseling, kita kena tahu apa itu kaunseling. So, kaunseling ni merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling. Kaunseling ni dia membantu ke arah kesejahteraan individu. Dia melalui pendidikan, pencegahan, pemulihan dan perkembangan. Kaunseling ni membimbing individu untuk mencari sumber dirinya. Sekejap. Aida dan Nakir boleh buka kamera? Tak boleh sebab internet saya slow kalau buka. Okay, Nakir? Kalau boleh saya nak presenter buka lah kamera. Barulah orang nampak macam mana nak bentang kan. Alright, boleh teruskan. Okay, apa tadi? Okay, kaunseling ni membimbing individu untuk mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapinya. Dengan melakukan kaunseling, segala keserabutan yang dihadapi oleh seseorang individu itu akan dapat dirungkaikan sedikit demi sedikit. Dalam hal ni, kaunselor ni memainkan peranan penting untuk membimbing individu tersebut melalui penerokaan masalah dan tindakan ke arah penyelesaian. Okay, tujuan kaunseling ni adalah untuk memberi maklumat, menggalakkan celik akal, memberi sokongan, penyelesaian konflik dan membuat keputusan. Okay, next. Okay, dalam kaunseling ni kita ada proses kaunseling, iaitu kita ada 6 step, iaitu yang pertama adalah menyediakan prasesi. Okay, yang menyediakan prasesi ini, kaunselor perlulah menyediakan profil ringkas dari klien, macam menyediakan borang maklumat klien supaya ia dapat memudahkan kaunselor itu membentuk hubungan bersama klien tanpa merasa janggal. So, kaunselor juga perlu menyediakan tempat dan masa yang sesuai untuk mengadakan sesi kaunseling tersebut. Okay, yang nombor 2 adalah membina hubungan. Tujuan kaunselor membina hubungan ni ialah untuk menimbulkan kemesraan, saling mempercayai, membina keyakinan dan membentuk suasana selamat antara kaunselor dan klien kerana perkara yang akan disampaikan adalah sulit. Okay, yang nombor 3 adalah menganalisis masalah. Okay, dalam proses ni,
kaunselor tu akan mendengar mesej dan perasaan klien dan juga memberi respons secara menyeluruh. Okay, tujuannya adalah untuk memahami permasalahan dengan betul. Kaunselor tu akan mengumpul maklumat dan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Okay, yang nombor 4 adalah mengenal pasti punca masalah. Okay, kaunselor tu perlu mencapai kesepaduan mengenai masalah yang dihadapi oleh klien tersebut supaya klien tu sedar akan kelemahan dan masalah yang menimpa dirinya. So kaunselor tu perlulah memastikan bahawa klien tersebut dapat menyelesaikan masalah besar terlebih dahulu dan diikuti dengan masalah lain. Okay, yang kelima adalah mengambil tindakan. Kaunselor mengambil tindakan yang perlu diambil untuk memastikan klien tersebut dapat menyelesaikan masalah. Dan nombor 6 adalah menamatkan sesi. Okay, menamatkan sesi ni kaunselor tu merumuskan perkara yang telah dibincangkan bersama klien supaya klien tu dapat mengenal dirinya sendiri. Okay, next. Okey, saya nak nanti yang lain-lain ni fokus dengan apa yang disampaikan oleh Aida dan Q sebab nanti ending presentation saya akan soal. Alright? Okey. Okay, yang pertama adalah kemahiran mendengar. Okay, hari ni saya akan menerangkan tentang 6 kemahiran iaitu kemahiran mendengar, membina perhubungan, menyoal, konfrontasi, parafrasa dan merumus. Okay, next. Okay, yang pertama adalah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling. Dalam hal ni, kaunselor ni lebih banyak meluangkan masa untuk mendengar daripada menyampuk percakapan klien. Okey, untuk betul-betul faham apa yang telah diperkatakan oleh klien, kaunselor tu perlulah memberikan tumpuan dan pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar semua percakapan klien tersebut. Okey, selain daripada tutur kata, gerak-geri klien semasa bercakap juga perlu dilihat dan didengar sama. Okey, dikatakan bahawa segala tingkah laku klien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapan itu. Biasanya dalam proses komunikasi ni, individu tu akan memberikan tumpuan kepada dua bentuk penyampaian iaitu melibatkan lisan dan bukan lisan. Penumpuan terhadap bentuk lisan ni melibatkan usaha kita untuk faham mesej tu memahami mesej tersebut yang disampaikan secara pertuturan, sebutan atau ucapan. Biasanya mesej secara lisan ni dia lebih mudah faham melalui nada, kata-kata, bahasa, sebutan dan sebagainya. Manakala tumpuan bukan lisan pula dia mendapatkan mesej tu secara tidak langsung melalui penggunaan bahasa isyarat yang dipersembahkan melalui pelbagai cara. Okey, contohnya macam gerak-geri badan. Contohnya adalah cara duduk klien tersebut ataupun memek muka, contohnya macam kita senyum. Dan pergerakan anggota badan macam contoh memeluk tubuh. So mesej yang tersirat tu sebenarnya membantu kita untuk memahami dengan lebih jelas apa yang disampaikan secara lisan. Okay, oleh yang demikian, amat penting bagi kaunselor tu mendengar dan memahami dengan lebih peka sama ada dari segi suara maupun tingkah laku bukan lisan klien. Okay, secara tidak langsung tindakan ni menunjukkan bahawa kaunselor tu bersedia untuk berhadapan dengan klien tersebut. Okay, next. Seterusnya adalah kemahiran membina perhubungan. Kemahiran ni merupakan langkah awal untuk sesi kaunseling. Tujuannya adalah untuk membina perhubungan yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat antara kaunselor dan klien supaya klien tu sedia berbincang bersama kaunselor. Kemahiran membina perhubungan ni termasuklah memberi perangsang kepada klien tersebut supaya sentiasa tenang dan berfikiran positif. Okey, kaunselor tu mestilah menunjukkan tingkah laku yang meyakinkan serta menunjukkan kemesraan terhadap klien tersebut. Okay, dalam membina kemahiran okay, apa
Okey, dalam kemahiran ini ada beberapa sub kemahiran asas seperti membina suasana alam sekeliling, suasana terapeutik, ruang untuk berkomunikasi, penampilan diri, ekspresi muka dan sebagainya. Kemahiran ni biasanya digunakan oleh kaunselor untuk membawa klien menghadapi realiti dengan cara menyelaraskan mental, emosi, tingkah laku, komunikasi lisan dan bukan lisan. Okay, dalam maksud lain, ia bertujuan untuk membetulkan dalih ataupun ketidakseimbangan kenyataan yang diberikan oleh klien. Tapi kaunselor tu perlulah berhati-hati semasa menggunakan kemahiran ini. Sekiranya klien tersebut belum bersedia untuk menghadapi konfrontasi, klien tu akan rasa bahawa dirinya terancam. Sebab apa dia akan rasa dirinya terancam? Sebab dia tak faham bahawa konfrontasi yang dibuat oleh kaunselor tersebut adalah bukan bersifat agresif dan menentang, tetapi ia bertujuan untuk menyediakan klien tentang ketidakseimbangan kenyataan yang diberikan. Okey, dalam membina kemahiran perhubungan ni, beberapa perkara perlu diambil kira, iaitu yang pertama adalah ekspresi muka. Okey, dalam sesi kaunseling ni, ekspresi muka ni dapat menerangkan erti mesej yang hendak disampaikan. Oleh itu, adalah penting bagi para kaunselor untuk mempamerkan ekspresi muka atau wajah yang dapat meyakinkan klien. Wajah atau mimik muka adalah hasil kombinasi daripada sinaran atau pandangan mata ataupun daripada kerutan dahi, muka dan hidung. Contohnya macam bila kita marah, muka kita merah, atau bila kita malu, muka kita akan merah. So itu adalah satu ekspresi muka. Tapi ekspresi muka tidak sama dengan kata-kata akan dapat menimbulkan reaksi kurang senang untuk klien. Contohnya macam kita senyum tapi kita bercakap dengan nada mengejek. So benda ni akan ditafsirkan sebagai petanda persahabatan yang tidak baik. Okay, seterusnya adalah suasana terapeutik. Suasana ni macam dia suasana yang aman, tenang, tak ada gangguan macam bunyi bising. So kaunselor tu dia dapat memudahkan kaunselor dan klien untuk berbincang, menghayati perasaan dan melahirkan idea-idea tanpa rasa terancam. So dengan suasana terapeutik ni dia akan membolehkan sesi kaunseling tu berjalan dengan lebih lancar lagi. So yang ketiga adalah membina suasana alam sekeliling. Okey, membina suasana alam sekeliling ni, kita tahu kalau sesi kaunseling ni selalunya ambil masa dalam kira-kira 30 minit ataupun lebih sedikit mengikut tajuk. Kalau tajuk tu serius, maybe dia akan jadi lebih panjang. So bila dia jadi panjang, tempat perbincangan tu mestilah sesuai dengan, mestilah selesa. Contohnya macam kerusi dan meja yang digunakan taklah menyakitkan klien tersebut, tak menyakitkan pinggang atau bergoyang-goyang sehingga mengganggu tumpuan atau pemikiran klien. So keadaan bilik haruslah dalam keadaan sejuk, tak terlalu panas, tak sempit dan tak terlalu bising. Yang penting tak ada bau yang tidak menyenangkan macam bau tandas. Macam itulah. So dengan tu sesi kaunseling tu akan lebih lancar lagi lah. So yang terakhir adalah kontak mata. Okay, fungsi kontak mata ni adalah membolehkan kaunselor tersebut memberi tumpuan, menunjukkan minat dan menunjukkan tanda hormat serta menggalakkan perundingan. Kontak mata ni bukanlah macam kaunselor tu pandang tempat biji mata tau, tapi dia menumpukan pandangan tu ke arah muka klien. So bila kita bercakap, kita taklah pandang dia straight to the point, kita pandang sebab kita nak bercakap lah. Lepas tu next. Yang ketiga adalah kemahiran menyoal. Okay, dalam kemahiran menyoal ni pelbagai soalan digunakan dalam kaedah ini. Setiap soalan yang ditanya oleh kaunselor tu mempunyai tujuan yang tertentu dan berupaya untuk menarik perhatian klien untuk meluahkan perasaan dan masalahnya tanpa merasa dirinya tergugat atau terancam. Okay, matlamat menyoal ni adalah untuk mendapatkan maklumat tu dengan cepat, dengan lebih detail dan mendapatkan kepastian. Okay, dalam sesi kaunseling ni kita ada dua bentuk soalan yang digunakan, iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Okay, antara soalan yang digunakan, antara
Antaranya ialah soalan yang menggunakan perkataan boleh, apa, bagaimana dan kenapa. So, setiap soalan ni akan mempunyai tujuan masing-masing. Next. Okay, kita ada dua bentuk soalan, iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Okay, soalan tertutup ni soalan yang menghadkan kepada satu atau beberapa perkataan saja. Okay, tujuan kita adakan soalan tertutup kepada klien adalah untuk mendapatkan kepastian bagi suatu fakta dan mendapatkan maklumat yang khusus. Okay, contoh soalan dia macam, bila perkara ini telah berlaku dan berapa lama hubungan ini telah terjalin. Okay, itu adalah contoh soalan tertutup. Okay, seterusnya adalah soalan terbuka. Soalan ni bertujuan untuk menjemput perbincangan, penjelasan dan huraian yang panjang lebar. Dia tak memerlukan jawapan yang khusus seperti soalan tertutup. Okay, matlamat bertanyakan soalan terbuka adalah untuk menggalakkan penerokaan dan perkembangan kepada perkara yang sedang dirundingkan. Contoh soalan terbuka ialah, kalau tidak keberatan, boleh anda kongsikan penderitaan anda tersebut dengan saya, dan agaknya bagaimana hal ini boleh berlaku. So kaunselor tu akan lebih, jawapan kaunselor tu akan lebih panjang berbanding dengan soalan tertutup. So seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, kemahiran merumus. Apabila kaunselor melakukan merumus penyataan atau pengikatan semua bahagian isi dan perasaan penting yang telah dinyatakan oleh klien dalam sesi kaunseling. Ni maksudnya macam kaunselor tu boleh merumus sesuatu yang telah disampaikan oleh klien, dan dia boleh bagi macam penyelesaian kepada klien tu. Rumusan boleh dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir sesi. Rumusan pada akhir sesi, rumusan keseluruhan. Antara tujuan merumus ialah menghubung kait beberapa elemen daripada message klien mengenai pasti isu yang konsisten. Konfrontasi pula, kemahiran ini hanya dilaksanakan setelah terbentuk hubungan yang baik dengan kaunselor. Kaunselor harus menggunakan nada yang lembut yang mengandungi unsur-unsur ambil berat agar mesej yang disampaikan tidak disalah tafsir oleh klien. Ni maksud dia macam cakap, bila kaunselor tu borak dengan klien tu, dia tak ada macam tinggi suara ke, marah-marah gitu. Tujuannya adalah untuk memberikan klien satu pandangan lain dalam usaha meneliti diri dan bantu klien melihat dirinya dengan lebih tepat. Sebagai contoh, saya nampak wajah anda gembira walaupun menceritakan perkara yang agak sedih. Agaknya ada perkara yang tak kena ke? Itu macam soalan dia lah. Itu based on dia punya reaction muka ke, gitu. Okay. Tujuan konfrontasi. Lagi dua contoh apa tak baca? Okay. Tadi anda kata anda ingin berjaya. Nakil. Hello? Okay, Nakil dengar. Okay, bila kita contohlah macam presentation group ni dia ada dialog kan. So untuk salah satu expression ataupun salah satu cara untuk awak berkomunikasi dengan audiens awak, dengan penonton atau pendengar awak, dialog ni awak pick mana-mana kawan-kawan awak untuk bacakan. Jadi awak dan tak adalah penat nak baca semua kan. Jadi cuba Nakil pick mana-mana kawan dalam 3 orang untuk baca setiap dialog ni. Pick siapa-siapa ya? Ya, siapa-siapa sahaja. Okay. Akmal Lutfi untuk yang pertama, dan Syed Hafiz untuk yang kedua, dan juga Rashad Daniel untuk yang ketiga. Okay. Mana orang-orangnya? Hello? Yang pertama Akmal Lutfi,
Okey, Cik Hafiz nombor 2 Cik Hafiz. Okey. Okey, cuba baca dengan nada intonasi yang betul untuk kita konfront. Untuk kita buat konfrontasi, jangan baca senada. Ada tone naik turun dia macam mana. Cuba try. Okey. Tadi saya dengar anda rasa kecewa dengan pensyarah itu. Tapi dalam masa yang sama, anda rasa takut berhadapan dengan pensyarah itu untuk mengetahui isu yang sebenar. Okay, good. Okay, next. Next, mana Akmal Lutfi dengan Rashid Daniel? Ada madam. Alright. Rashid Daniel nombor 3. Saya nampak wajah anda gembira walaupun menceritakan perkara yang agak sedih. Agaknya ada perkara yang tak kena ke? Alright, good. Alright, Akmal Lutfi? Akmal mana Akmal? Akmal Lutfi mana? Thank you, ambil orang lain. Okay. Adlin Hafiz. Boleh. Yang bawah sekali lah. Adlin nombor 1. Oh, nombor 1. Tapi anda kata anda ingin berjaya. Salah baca. Tadi anda kata anda ingin berjaya. Tapi nampaknya anda langsung tiada persediaan untuk berjaya. Okey, bagus. Okey, macam tu lah kita nak. Ada komunikasi dua hala di antara pembentang dan juga pendengar. Okey, bagus. Kita teruskan Akil. Okay. Tujuan konfrontasi mengikut Isyamuddin Haji Ismail. Tujuan dia membenarkan klien menerokai mekanisme bela diri. Macam dia jawab soalan-soalan yang ditanya oleh kaunselor. Then membantu klien menerokai bahagian-bahagian perasaan, pengalaman dan tingkah laku yang klien sendiri rasa berat untuk hadapi. Ni macam klien tu boleh explore lebih lagi tentang diri dia sendiri. Lepas tu menunjukkan kepada klien apa yang sedang berlaku pada diri klien. Yang ni dia macam klien tu boleh nampak apa yang terjadi kat diri dia sendiri lah. Dan mengurus kesenyapan. Biasanya kesenyapan berlaku semasa sesi kaunseling apabila klien berfikir tentang beberapa idea yang dibincangkan. Okay. Kemahiran parafrasa. Kemahiran parafrasa, memparafrasa ini ialah respon kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Pemahaman kaunselor ini dinyatakan dalam bentuk ayat yang agak pendek tapi tepat dan padat. Macam kaunselor tu bagi sejawapan yang pendek dan juga tepat. Parafrasa ialah respons kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Matlamat utama ialah memudahkan penerokaan ke atas klien. Membuat parafrasa adalah penting untuk menunjukkan kaunselor mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh klien. Parafrasa sangat sesuai digunakan di peringkat awal hubungan kaunseling kerana parafrasa merupakan penyataan semula kenyataan dan mesej yang dibawa oleh klien untuk mendapatkan kepastian. Next. Habis. Thank you. Itu saja daripada kami semua.
Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Aida dan juga Nakudin untuk komen. Macam biasa, punya slide cantik, kreatif. Kemudian ada huraian, ada contoh, ada dialog. Alright. Cumanya mungkin macam tadi lah, ada dialog-dialog tertentu kan untuk certain kemahiran yang sesuai untuk kita letak dialog. Cuba interact dengan pendengar, kawan-kawan sekelas awak ni. Okey, itu sahaja untuk komen. Okey, jadi kepada yang lain, kalau anda semua ingat lagi lah kemahiran kaunseling ni, sebenarnya awak semua dah pernah dengar, dah pernah ambil tahu pun masa kita buat pensijilan khidmat rakan kaunselor. Masa tu yang kita gabung dengan Kelantan. Siapa ingat? Ingat tak? Ingat madam. Okay, siapa yang bentang Cik Hafiz? Siapa yang bentang tajuk kemahiran kaunseling ni? Alamak. Okay, siapa yang lain siapa yang ingat? Siapa yang ingat siapa orang yang bentang tajuk kemahiran kaunseling ni semasa pensijilan khidmat rakan kaunselor dengan Kelantan itu? Masa tahun lepas. Siapa-siapa ingat tak? Madam ke? Tak sure lah. Okay, tak sure. Okay, saya nak jawapan yang firm, yang solid. Siapa yang bentang masa tu? Orang tak ingat? Oh, sedih lah macam ni. Tak ada siapa yang ingat Serius lah. Nelly, siapa bentang Nelly? Hakim Henry, siapa yang bentang? Madam. Yakin je. Jana, siapa bentang? Ni yang tak nak jawab ni, tak tahu ni. Bonda yang bentang. Okay, Hafiz kata bonda, Hakim kata saya. Nabiha? Oh, bonda. Bonda, okay. Siti Nur Ain Ashikin? Ingat tak siapa bentang? Madam, dia bagi tandas. Okay, Wan Nur Farisha, siapa bentang? Bonda. Okay. Tak apalah. Tak payah fikirlah siapa yang bentang. Okey, seterusnya, memandangkan benda ni kita dah pernah bincangkan, dah pernah bentangkan, dah pernah kongsikan semasa persidangan khidmat rakan kaunselor. Okay, saya cuba share slide. Okey, boleh nampak tak slide saya? Nampak madam. Okey, kalau awak semua ingat, inilah slide yang dibentangkan semasa persijilan khidmat rakan kaunselor berkaitan dengan kemahiran dalam kaunseling. Ingat tak? Ingat tak? Pernah nampak tak slide ni? Ingat tak? Kita ada buat juga sesi macam tadi tu, bagi dialog. Lepas tu orang tu kena gunakan dialog ni dengan partner dia. Kita bagi contoh situasi, contoh konfrontasi klien dengan kaunselor. Ingat tak? Ingat madam. Siapa tu yang ingat tu? Ashikin kan? Semua ingat tak ni? Ingat madam. Okay, jadi pembentang ni ialah, nampak tak nama siapa ni? Aduh, nampak tak? Nampak. Nampak. Jadi masa tu saya dah berbebel habis sejam lebih berkaitan dengan kemahiran asas kaunseling. Dan hari ini kita buat recap di mana tajuk Nakudin dan juga Aida berkaitan dengan kemahiran asas kaunseling. Okey, sebab ramai yang tak ingat, maka berlakulah sesi soal jawab antara kita. Okey, tadi ada dibentangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 kemahiran asas dalam kaunseling yang dikongsikan. Kali tu kan ada banyak. Tapi hari tu dia kata tak mampu nak buat semua, kita pergi ambil 6. Okey, pertama sekali saya akan sebut nama and then cuba sebutkan satu kemahiran dan huraikan apa yang awak faham tentang kemahiran tersebut. Boleh?
Boleh madam. Okay, good. Okay, first sekali. Okay, saya nak dengar suara daripada Alia Nabila ada? Ada madam. Okay, jadi kemahiran apa yang awak dapat tangkap hasil daripada pembintangan tadi? Kemahiran mendengar. Okay, apa yang awak faham tentang kemahiran mendengar? Apa kegunaan kemahiran mendengar tu dalam sesi kaunseling? Kemahiran mendengar, apa yang saya faham, kalau klien tu share cerita dia, kita kena faham lah apa yang dia cuba sampaikan tu. Kalau jadi kaunselor tu tapi dia tak tahu macam nak mendengar macam mana, bila akhir tu macam tak ada input pun sesi kaunseling tu, sebab kaunselor tu sendiri tak tahu macam mana dia nak dengar cerita klien dia. Itulah yang saya faham. Okey, baik. Terima kasih kepada Alia Nabila. Okey, tadi dikongsikan tentang kemahiran mendengar. Okey, kemahiran mendengar ni satu perkara ataupun satu kemahiran yang sangat penting, paling penting dalam sesi kaunseling. Sebabnya dalam sesi kaunseling ni, kaunselor dia kena mendengar full berkaitan apa yang disampaikan oleh klien. Kita ada kemahiran mendengar berkaitan dengan isi. Kita nak faham apakah isu, apakah masalah, apakah persoalan yang ditimbulkan dalam sesi kaunseling. So kita nak tahu pasal isu-isu ataupun isi-isi dalam sesi kaunseling. Kemudian kita perlu juga ada kemahiran mendengar dari segi perasaan. Okey, perasaan ni, maksud perasaan yang boleh didengar ni, contohnya kita dengar daripada nada suara klien tu, kan kita kalau gembira nada suara lain. Kalau kita marah nada suara lain. Kalau kita tengah sedih pun nada suara yang lain. Jadi kemahiran mendengar perasaan ni di mana kaunselor dia perlu detect. Okey, sekarang klien ni dia bercerita ni, emosi dia, perasaannya tengah sedih ke, gembira ke, marah ke, macam mana. Alright, sebab tu penting kemahiran mendengar. Kemudian kemahiran mendengar dari segi makna dan juga pengalaman. Alright, di mana makna dan pengalaman ni dia kena empathy, faham apa yang klien rasa, klien nak luahkan. Okay, empathy dengan simpati, macam sebelum ni saya katakan empathy, simpati dua perkara yang berbeza. Simpati ni kita dengar, okey kesian, macam tu je. Habis macam tu je. Tapi empathy ni di mana kita meletakkan diri kita ke orang lain. Contoh, katakanlah kawan kita tengah cerita ni pasal family broken kan, mak ayah dia bergaduh gini-gini, then kita rasa empathy tu di mana kita letakkan diri kita kat tempat dia. Contoh kita rasa macam manalah kalau mak ayah bergaduh macam mak ayah ni, aku rasa sedih ke gini-gini macam tu. Itu kita rasa empathy. Jadi kemahiran mendengar ni ada dari segi kemahiran mendengar isi, kemahiran mendengar perasaan dan juga kemahiran mendengar makna dan pengalaman. Alright. Okey, terima kasih kepada Alia Nabila. Okey, seterusnya. Okey, Hazira Yusaini ada? Ada madam. Okey, kemahiran apa? Kemahiran membina perhubungan. Okey, jadi apa yang faham tentang kemahiran membina perhubungan ni? Yang saya faham, kaunselor kena wujudkan dia kena wujudkan suasana yang mesra agar klien tu lebih selesa nak cerita masalah dia. Lagi ke? Okey, itu je? Okey, baik, terima kasih. Okey, kemahiran membina perhubungan ni penting di antara kaunselor dan juga klien. Sebabnya kalau kita tak ada hubungan antara kaunselor dan klien, sesi kaunseling tak boleh berlaku. Alright, contoh macam kita nak bina hubungan pasangan, nak bina hubungan antara cikgu dengan anak murid. Macam tu jugalah dalam sesi kaunseling kita nak bina hubungan di antara kaunselor dan juga klien. Alright, di mana bila kita dah ada term hubungan antara kaunselor dan klien, ada etika, ada peraturan tertentu yang kita perlu patuhi. Sebagai contoh, dalam etika kaunseling, membina hubungan ni contoh, saya dengan Hazira buat sesi kaunseling. Okey, saya kaunselor, Hazira sebagai klien. Okey, antara etika dalam perhubungan ni di mana saya dan juga Hazira perlulah tidak ada sebarang hubungan. Contoh, kami bukan ahli keluarga, kami bukan kenalan, alright? Sebabnya andai kata saya dah kenal Hazira sebelum ni, okey, saya dan Hazira contoh adik-beradik ke, saya dengan Hazira ni kawan ke. Jadi bila kita dah kenal sebelum ni, tiba-tiba nak buat sesi kaunseling akan berlakunya bias. Sebab saya dah kenal dia. Sebab itulah kalau nak buat sesi kaunseling ni perlulah kita buat dengan seseorang yang kita tak kenal ataupun seseorang yang mungkin hubungan jauh dengan kita.
Tapi contoh, katakan kita tengah buat sesi kaunseling, kata saya tengah buat sesi kaunseling dengan siapa? Dengan lelaki ni, contoh dengan Syed Hafiz kan, saya tengah buat sesi kaunseling, katakan masa tu saya belum kahwin kan. Okay, tiba-tiba timbul perasaan, contoh suka sama suka and then nak kahwin kan. Dan untuk pembina hubungan selain daripada hubungan kaunselor dan klien ni, contoh nak kahwin dan akan datang, perlukan tempoh masa selama 2 tahun. Okay, after 2 tahun baru boleh declare, okay, saya dan dia ada hubungan. Sebabnya sebelum tempoh 2 tahun ni, hubungan antara kaunselor dan klien tak boleh ada sebarang hubungan. Okey, itu antara contoh etika dalam perhubungan dalam sesi kaunseling. Okey. Function membina hubungan ni, of course, kita nak bina trust. Alright. Kita nak bina trust supaya klien boleh share dengan terbuka, dengan jujur, dengan ikhlas dalam sesi kaunseling tu. So bila sesi kaunseling tu berlaku dalam keadaan yang jujur, terbuka, mudah untuk kaunselor faham apa isu disampaikan dan mudah untuk kita bantu. Kemudian kita nak bina hubungan kemesraan. Okay, kemesraan kat sini maksudnya di mana awak dan saya rasa selesa. Contoh kaunselor dan juga klien berasa selesa dalam sesi kaunseling tu. Alright. Bila kita tak ada kemesraan, contoh katakanlah kaunselor tu kerek ke, kaunselor tu garang ke, of course klien akan rasa tak selesa. Dia akan rasa takut, dia akan rasa malu mungkin. Alright. Sebab tu pentingnya sebelum buat sesi kaunseling, contoh nak mulakan penerokaan, nak mulakan kena pasti isu, nak mulakan cari alternatif, pastikan bina hubungan dahulu. Bila kita ada repo, kita panggil bina hubungan ni repo. Bila kita ada repo yang baik, maka sesi kaunseling akan berjalan dengan lancar. Alright. Okay, thank you kepada Hazira. Okay, seterusnya. Kemahiran lain saya nak tanya. Okay, Hakim Henry ada? Hakim ada Hakim? Ni masing-masing yang on ni ada tak kat PC masing-masing ni? Hakim mana Hakim? Ya, Madam. Okey, Hakim, kemahiran lain? Kemahiran selain pada kemahiran mendengar dan juga kemahiran bina hubungan, apa kemahiran lain yang disampaikan oleh Q dan Aida? Hakim, orang lain nak jawab juga ni. Tak tahu, Madam. Masya Allah. Catat. Kan ada kertas ada catat. Kita bukannya belajar ni tak boleh kosong tau. Kita kena belajar ni, kita catat. Habis sebab apa? Sebab manusia ni sifat dia lupa. Dalam bahasa Arab nasia, maksudnya lupa. Alright, sebab itulah para pelajar yang mencari ilmu ni bersungguh-sungguh lah cari ilmu. Catat kat kertas. Okey, orang lain, Adam ada Adam. Adam tak ada pula. Eliana ada Eliana? Ada, Madam. Okey, Eliana, contoh lain? Kemahiran lain? Kemahiran parafrasa. Okey, apa yang Eliana faham berkaitan kemahiran parafrasa? Dia macam bila after klien tu dah luahkan, so kaunselor tu akan macam tanya balik to make sure yang klien tu tak salah faham and dia macam kaunselor tu faham dia punya masalah tu and dia boleh macam sama-sama nak solvekan macam tu lah. Okey, baik. Terima kasih Eliana. Okey, jadi kemahiran parafrasa seperti yang disampaikan oleh Eliana. Kita nak make sure yang kaunselor ni faham apa yang klien cakap, apa yang klien sampaikan. Sebab kadang-kadang apa yang orang sampaikan kalau kita tak faham, kita tak tanya, kita tak paraphrase, boleh jadi misunderstanding. So, parafrasa ni di mana kaunselor menyatakan semula mesej yang disampaikan oleh klien dengan cara yang sama ataupun menggunakan bahasa kaunselor sendiri. Contoh, dia kata saya dah makan, saya lapar. Kaunselor cakap, jadi awak belum makan. Macam tu. So, bahasa tu pastikan matching dia punya makna. Alright. Kemudian tujuannya lah untuk menguji kefahaman kaunselor dan klien akan rasa difahami dan diberi perhatian. Okey, tak adalah dalam masa contoh 30 minit ataupun sejam tu klien cakap kosong je kalau kita tak tanya kembali apa yang disampaikan oleh klien. Alright. Okey, terima kasih Eliana. Okey, seterusnya Alia Natasha ada? Ada, Madam. Okey, kemahiran lain Alia?
Tia, kemana lain? Azin Hafiz? Azin Hafiz ada? Ada madam. Okay, kemana lain Azin? Kemahiran menyoal. Alright, apa yang faham tentang kemahiran menyoal? Kemahiran menyoal ni tujuan dia untuk menarik minat klien. Dia untuk mendapatkan kepastian dan mendapatkan maklumat. Soalan ni terbagi kepada dua, tertutup dan terbuka. Kalau tertutup tu dia ada limit perkataan dia. Kalau yang terbuka tu macam minta pandangan klien. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Azlin. Okey, so macam tadi Azlin kata kita soal tu untuk dapatkan kepastian. Lepas tu kita nak meneroka diri klien tu sendiri dan kita nak pastikan komunikasi tu betul lebih terbuka dengan menanyakan soalan-soalan. Okey, macam tadi ada dua soalan, iaitu soalan tertutup dan juga soalan terbuka. Contoh soalan tertutup, awak dah makan? Awak dah tidur? Dia akan jawab sepatah-sepatah. Kalau soalan terbuka akan panjang. Contoh, bagaimana perasaan awak hari ini? Okey, apakah yang telah awak lakukan? Macam tu. Alright, so terima kasih Azlin. Next, Intan Mawadah ada? Ya, Azlin Khairina? Firdaus ada Firdaus? Ya, saya madam. Okey, kemahiran lain Firdaus? Kemahiran konfrontasi. Okey, apa yang faham tentang konfrontasi? Kemahiran konfrontasi ni dilakukan selepas hubungan yang baik terjalin. Lebih kurang macam tu. So, berdasarkan apa yang saya faham ni cara macam mana kaunselor dia approach klien dengan nada yang lembut. Ada lembut? Supaya klien dia tak salah tafsir dengan perbincangan pula. Apa yang cakap? Dengan macam mana? Nak explain susah lah tapi Okey. Faham. Okey, jadi konfrontasi ni dilakukan macam tadi Firdaus kata, dilakukan selepas klien dan juga kaunselor ni dah ada hubungan dalam sesi kaunseling tu. Okey, bila klien dah trust dengan kaunselor, bila klien dah terbuka dengan kaunselor, klien dah selesa dengan kaunselor, barulah kaunselor boleh menggunakan teknik konfrontasi. Di mana konfrontasi ni di mana kaunselor mencabar ketegasan ataupun pendirian klien mengenai apa yang dia alami. Right? Kalau sebelum ni dia kata macam okey, baik, tapi konfrontasi ni dia agak tegas supaya klien akan lebih jujur dan juga terbuka dalam berkongsi. Okay? Sebab kadang-kadang klien bila kita bersesi kaunseling, kadang-kadang dia macam dia tak nak open apa dia cerita ataupun kadang-kadang dia cakap lain tapi buat lain. Jadi konfrontasi lah function dia untuk dapatkan ketegasan klien. Sebenarnya awak nak apa? Sebenarnya apa yang awak buat? Alright? Itu berkaitan konfrontasi. Okay, terima kasih Firdaus. Okay, next. Nurin Nadirah ada? Ada madam. Okay, last sekali. Apa kemahiran yang ada? Kemahiran merumus. Okay, apa yang faham tentang kemahiran merumus? Kemahiran merumus ni di mana kaunselor tu rumuskan maklumat yang dia telah terima daripada klien. Kemahiran merumus ni boleh awal boleh, pertengahan boleh, di akhir sesi pun boleh. Lepas tu kalau di akhir sesi dia ke rumusan keseluruhan. Rumusan ni biasanya ada kipan-kipan untuk maklumat-maklumat yang dia dah terima daripada klien. Okey, bagus Nurin. Alright, so macam tadi Nurin kata merumuskan ialah kesimpulan keseluruhan. Kita ada rumusan awal, rumusan tengah dan juga rumusan akhir. Ada rumusan kecil dan juga rumusan besar. Rumusan kecil ni di mana sepanjang sesi kaunseling tu ada rumusan-rumusan tertentu. Contoh, tengah buat sesi kaunseling, nak buat sesi kaunseling ni, okey, 15 minit pertama, okey, kaunselor buat rumusan kecil. Jadi apa yang awak sampaikan tadi, gini-gini. Dan teruskan lagi sesi tu. Kemudian after 15 minit lagi, okay, buat lagi rumusan kecil. Okay, supaya apa yang dijalankan atau apa yang di-sharekan semasa sesi kaunseling tu berada dalam flow yang tepat, flow yang betul. Okay,
Kadang-kadang orang ni cerita A, tiba-tiba masuk Z. So biar betul-betul A, B, C macam tu. Dan rumusan besar ni dilakukan semasa akhir sesi. Okay, then masa akhir sesi ni kaunselor akan bagi tahu lah sepanjang 30 minit ataupun sepanjang 1 jam kita buat sesi kaunseling ni antara isi perbincangan yang kita telah kongsikan berkaitan apa. Kemudian perasaan yang terlibat. Okay, jadi sepanjang sesi kaunseling ni saya nampak awak berasa sangat sedih di mana sampai menitis air mata awak. Okey, kat situlah kaunselor buat rumusan. And then perubahan yang berlaku. Contoh katakan dalam sampai sesi dan habis kan, sesi ketiga ke keempat ke, bagi tahulah perubahan yang berlaku. Kalau sebelum ni masa first time kita buat sesi kaunseling, saya tengok awak sangat sedih, muram, kecewa. Sekarang kita berada di sesi yang ketiga, saya nampak awak dah lebih tenang, dah lebih ceria, macam tu. Kaunselor kena bagi tahu apa perubahan yang dialami supaya klien boleh notice, klien boleh sedar apa yang berlaku pada diri dia. Sebab kadang-kadang orang yang ada isu ataupun masalah ni, dia kurang kenal tentang diri dia. Dia tak tahu apa yang dia rasa, dia tak tahu apa yang dia fikir. Kat sinilah function kaunselor untuk bantu klien kenal pasti apa emosi dia waktu ni, apa yang difikirkan waktu ni. Alright. Terima kasih diucap kepada Nurin. Jadi ada 6 kemahiran dalam kaunseling yang dikongsikan, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran membina hubungan, kemahiran menyoal, kemahiran konfrontasi, kemahiran parafrasa dan juga kemahiran merumus. Okay, kalau itu kan ada lagi kemahiran-kemahiran lain, tapi tak apalah. Kita apa yang ada ni kita gunakan sebab awak semua ni sebagai pembimbing rakan sebaya peers, boleh gunakan teknik-teknik ni dan juga kemahiran-kemahiran ini dalam membantu kawan-kawan awak. Okay? Sebabnya mereka di luar tu tak belajar apa yang awak belajar ni. Jadi masa ni lah awak nak gunakan ilmu tentang kemahiran dan sesi kaunseling untuk bantu kawan awak. Contoh, katakanlah dah minggu-minggu hujung banyak assignment kan, kawan stres nak meluap. Okay. Duduk dengan dia, dengar apa yang diluahkan. Dengar sahaja. Orang kadang-kadang dia meluah ni dia tak perlukan penyelesaian, dia tak perlukan judgement, penilaian. Dia just nak ada orang boleh dengar apa yang disampaikan dan orang boleh faham apa yang dia tengah alami. Alright, itu kalau orang yang bermasalah. Sebab itulah kita sebagai orang yang pada masa tu waras, pada masa tu rasional, pada masa tu stabil, mood, emosi, fikiran, cuba bantu kawan-kawan yang sedang menghadapi masalah ini. Okay, gunakan teknik-teknik tadi. Contoh teknik menyoal, kita tanya dia, kau dah makan ke, tak ada duit ke, apa yang boleh buat, macam tu, tanya. And then, bina hubungan dengan kawan-kawan yang dengan hubungan kawan yang baik lah. Maksudnya bina hubungan yang baik untuk kita buat sesi kaunseling ni, untuk bantu orang ni. Sebab kalau kita tak ada hubungan dengan orang tu, contoh saya rasa macam Azrin ni orang jahat lah, tiba-tiba saya nak meluah kat dia, kan tak jadi nak meluah. Sebab ni saya rasa takut dengan Azrin nanti. Sebab tu kita kena ada hubungan yang baik. Contoh, saya dengan Syiki baik kan. So saya pun meluah dengan Syiki, Syiki meluah dengan kita. So sama membantu antara satu sama lain. Sebab bila kita belajar, contoh terutama pelajar universiti ni, antara pelajar dengan pelajar je faham apa yang awak rasa, apa yang awak tengah alami. Kadang-kadang bila kita share dengan mak ayah ke, ataupun share dengan kawan-kawan yang tak ada dengan kita, maksudnya bukan dalam kalangan pelajar UiTM kat sini, message nak sampai ke tu kadang-kadang tak cukup sampai. Dia tak rasa apa yang kita tengah rasa ni. Lagi tengah belajar ODL kan. Bila belajar ODL kita dengan mak ayah kadang dia kata, senang je lah, dengar je lah, buka je lah kan. Tapi kita yang belajar ni, kita yang tahu struggle kita macam mana nak faham, nak buat assignment, nak jawab kuis. Sebab tu perlunya share antara satu sama lain dengan kawan-kawan. Alright, boleh faham semua berkaitan kemahiran dan kaunseling? Boleh, madam. Okey, bagus. Alright, terima kasih di atas jawapan-jawapan yang dilontarkan. Jadi nampaklah awak semua faham. Okay, tapi mana-mana yang tadi saya panggil tak jawab tu, tolonglah. Tolong fokus dalam kelas. Tolong bagi komitmen. Sebab kawan-kawan yang bentang ni semuanya pakai usaha, pakai masa, pakai tenaga. Alright, so kita appreciate apa yang mereka buat. Okey, sebelum kita pergi kepada pembentang yang kedua, okay, saya nak minta semua untuk isi form ni dulu. Saya bagi dekat ruangan chat. Okey, saya nak 30 orang pelajar ni isi form yang kat ruangan chat ni berkaitan dengan survey program
talk hari tu, talk masa hari Sabtu dengan hospital agency. Alright, saya nak semua pelajar isi survey. Nanti saya akan semak, pastikan 30 orang jawab. Boleh tak semua? Faham tak? Boleh, Madam. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan teruskan kepada pembentang yang kedua. Okey, yang bertajuk proses komunikasi yang akan disampaikan oleh Nurin dan juga Nabiha. Okey, dah bersedia ke? Dah, Madam. Okey, baik. Jadi saya persilakan kedua-dua ahli kumpulan ini untuk membentangkan tajuk proses komunikasi. Dipersilakan. Nampak ke? Nampak. 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 Okay. Assalamualaikum. Nama Nurin Nadira binti Nur Akbar akan membentangkan tentang proses komunikasi. Dalam pembelajaran hari ini, saya akan membentangkan tentang definisi komunikasi, prinsip komunikasi, proses komunikasi, penghantar dan enkod. Manakala Nadira akan membentangkan tentang mesej dan saluran, dekod, penerima, maklum balas dan contoh. Yang pertama sekali adalah apa itu komunikasi. Komunikasi adalah satu proses pemindahan maklumat secara lisan atau bertulis daripada seseorang kepada orang lain. Menurut Bartol, beliau menyatakan bahawa komunikasi adalah pertukaran maklumat bagi tujuan pencapaian maksud yang sama. Maksudnya kat sini sebagaimana yang direncanakan oleh penghantar maklumat. Terdapat beberapa prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi berlaku apabila sekurang-kurangnya dua orang untuk berkongsi maklumat. Kalau macam sekarang ni, proses komunikasi boleh berlaku sebab terdapat lebih daripada dua orang untuk dalam proses komunikasi. Prinsip komunikasi yang kedua adalah komunikasi boleh berlaku walaupun tidak bersemuka. Ia bermaksud komunikasi masih boleh berlaku dengan cara lain. Contohnya dengan melalui laman sosial ataupun video call macam sekarang ni melalui Google Meet dan ataupun melalui penulisan. Prinsip komunikasi yang ketiga adalah komunikasi bukan panas. Ini adalah bila kita ada masalah, kan kita akan bercakap dengan orang lain. Tapi bila kita bercakap dengan orang lain, ia tak akan menyelesaikan masalah pun. Tapi dia adalah dia boleh jadi satu faktor yang mendukung terhadap penyelesaian masalah. Maksudnya bila kita ada masalah, kita cerita dengan orang lain, rasa stres dekat diri kita tu akan berkurang, tapi dia tak akan menyelesaikan masalah. Prinsip komunikasi yang keempat adalah komunikasi bersifat sirkular. Maksud kat sini adalah komunikasi juga akan melibatkan respon antara penghantar dan penerima. Jadi itu untuk bagi penghantar untuk tahu sama ada penerima tu dapat tak apa yang kita nak sampaikan. Okey, terdapat 6 proses komunikasi. Yang pertama penghantar, enkod, saluran, dekod, penerima dan maklum balas. Yang pertama adalah penghantar. Penghantar ni adalah individu atau satu pihak yang memulakan sesuatu komunikasi.
Contohnya dalam keadaan sekarang ni saya adalah penghantar, atau contoh lainnya penghantar ni boleh jadi guru, pensyarah ataupun penulis. Penghantar ini mestilah mempunyai maklumat yang ingin dikongsikan kepada penerima. Contohnya bila nak belajar seseorang guru tu mesti ada tujuan untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah penghantar mesti mempunyai kredibiliti untuk menarik minat penerima. Contohnya penghantar mestilah ada emosi semasa menyampaikan maklumat supaya memudahkan penerima tu tahu maklumat apa yang kita nak sampaikan. Contohnya kenalah letak emosi. Contohlah kan kita nak bercerita dengan kawan kita, macam kau nak dengar cerita tak? Cerita semalam. Tu maksudnya mungkin cerita tu cerita yang tak best. Penerima pun akan rasa tak, kurang minat dan dengar. Tapi kalau penghantar meletakkan intonasi macam, kau nak dengar tak cerita semalam kan ada orang bla bla. Tu maksudnya dia akan menarik minat penerima maklumat untuk mendengar cerita penghantar. Proses menterjemah maklumat dalam bentuk simbol. Maksudnya kat sini penghantar dah ada maklumat yang dia fikirkan, dah ada idea, jadi proses encode ni dia menukar idea dia kepada simbol lain. Contohnya suara. Suara kita boleh secara percakapan ataupun menyanyi. Kalau orang zaman dulu kita ada orang dulu guna pantun, sajak ataupun syair. Ataupun simbol yang kedua adalah perkataan. Perkataan ni selalunya digunakan dalam penulisan. Penghantar akan menulis buku dan penerima akan mendapat maklumat melalui pembacaan buku. Dan yang ketiga adalah bentuk badan. Bukan bentuk badan, body language. Jadi body language ni contohnya ataupun ada body language lain macam ada bahasa isyarat. So bahasa isyarat ni boleh digunakan sebagai encode. Encode ni akan memudahkan penerima untuk memahami maklumat yang disampaikan dan akan memudahkan penerima untuk menyimpul maklumat tersebut. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Nadira. Baiklah, seterusnya mesej dan saluran. Bagi mesej ni adalah maklumat yang ingin dihantarkan tu yang dikeluarkan dalam bentuk lisan supaya dapat sampaikan maksud kepada penerima. Hari ni mesej ni dari seginya apa maklumat yang kita nak hantar tu kita keluarkan. Kalau maklumat tu hanya kita fikirkan, hanya kita rasa nak beri tapi kita tak keluarkan dalam bentuk lisan ataupun bukan lisan, kita keluarkan sebagai mesej, takkan berlaku satu komunikasi tu. Lepas tu mesej ni pula dihantar melalui media ataupun saluran tertentu di mana saluran ni adalah alat perantara antara yang bagi tujuan menghantar mesej tu kepada penerima. Terus sebagai contoh kalau kita tengah sekarang ni, kita punya saluran adalah Google Meet dan saya sebagai penghantar menghantar maklumat pembentangan hari ini kepada yang mendengar sekarang. Terusnya decode. Decode ni dah ada encode, kena ada decode. Sebab decode ni adalah proses mentafsir mesej yang telah diterima daripada daripada penghantar oleh penerima supaya dapat faham maksud mesej tersebut dan maklumat yang telah diterima. Lepas tu dalam proses decode ni penerima akan menginterpretasi mesej yang daripada perkataan, tulisan atau gambar, body language yang telah diberi oleh penghantar kepada maklumat yang dari perspektif yang penerima yang faham.
Jadi daripada kalau di mesej dan saluran tu berlaku gangguan ataupun penghantar tidak membuat encode yang sama atau tepat dengan maksud maklumat yang ingin disampaikan, decode yang dilakukan oleh penerima ni akan menyebabkan maksud tidak sama yang diterima oleh penerima daripada apa yang penghantar ingin sampai. Okey, seterusnya penerima itu sendiri daripada segi tadi adalah orang yang menerima maklumat daripada penghantar. Ada 4 peranan penting untuk sebagai seorang penerima. Yang pertama rasa ni dari segi sense dia, iaitu dia sedar bahawa dia telah menerima satu bentuk mesej daripada seseorang. Kalau penerima seseorang tu dia tak sedar pun yang dia telah menerima satu bentuk mesej dari segi lisan ke bukan lisan ke, dia komunikasi tu takkan berlaku, dia akan tergantung, maklumat pun takkan tersampai kepada takkan tersampai daripada penghantar kepada penerima. Seterusnya, selepas dia sedar dia dah dapat satu mesej tu, sebagai penerima ni perlu menginterpretasi maklumat, iaitu memahami maksud dan tujuan penghantaran mesej tu. Apa isi dalam mesej tu, adakah berkaitan dengan diri dia atau sekadar untuk mendapat maklumat. Lepas tu selepas dah menginterpretasi, yang ketiga adalah menilai maklumat tersebut sama ada perlu atau tidak dia bertindak balas dengan mesej yang diberi. Ataupun apa jenis tindak balas yang perlu dibuat, iaitu peranan keempat. Dengan selepas dah menilai maklumat tu, penerima perlu memikirkan tindak balas sama ada perlu menjawab mesej tersebut, mengiyakan atau menidakkan, atau sekadar mendiamkan diri dan selepas menerima maklumat, ataupun perlu menyerahkan maklumat itu untuk orang lain supaya bertindak. Kalau contohnya yang serah kepada orang lain untuk bertindak ni, contohnya kalau mendapat arahan daripada guru mendapat arahan untuk melakukan sesuatu dengan anak murid. Jadi tindakan guru tu adalah menyerahkan arahan tersebut kepada anak murid dia. Seterusnya maklum balas. Maklum balas ni adalah tindakan yang dihantar oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir dan memahami dan mengetahui apa tindak balas yang perlu dihantar kepada penghantar. Maklum balas ni penting dalam satu komunikasi sebab jika penerima tidak memberi maklum balas kepada penghantar selepas menerima mesej, takkan kecekapan dan keberkesanan komunikasi ni tak dapat dilaksanakan sebab penghantar tak dapat tahu bahawa macam mana, adakah mesej yang telah diberi itu sampai, adakah penerima memahami maksud yang sama dengan apa yang penghantar ingin beri. Jadi maklum balas ni juga merujuk kepada sama ada penerima itu pendapat penerima itu terhadap mesej yang telah diberi. Kalau soalan dia akan beri jawapan, kalau pertanyaan dia akan mengiyakan setuju atau tidak setuju. So maklum balas ni pula boleh berlaku dalam bentuk arahan dan bukan arahan, di mana arahan itu adalah suruhan, soalan, jawapan atau penjelasan, dan bukan arahan ni ataupun bukan lisan ni daripada segi mimik muka, nada suara dia, air muka ataupun simbolik badan dia dalam bentuk memberi maklum balas. Jadi bagi contoh keseluruhan proses komunikasi ni kita boleh saya beri daripada jenis sebagai seorang penghantarnya adalah kaunselor kolej, dan maklumat yang ingin diberikan adalah tentang kursus yang ditawarkan oleh sesebuah kolej. Jadi kaunselor kolej yang sebagai penghantar ni akan membuat encode, iaitu menterjemahkan maklumat yang ingin diberi tu kepada perkataan atau gambar. Dan seterusnya ke arah mesej dan saluran, iaitu menggunakan alat komunikasi seperti katalog, kertas edaran ataupun PowerPoint. Setelah penghantar telah memberi mesej melalui saluran ini, akan tersampainya kepada penerima, dan dalam situasi ini adalah pelajar berpaksan SPM yang akan masuk ke kolej, dan mereka akan encode dengan cara mentafsir maklumat yang terima. Setelah tafsir maklumat tu dah dapat maklumat yang khusus ditawarkan tu, tindak balas, maklum balas
pelajar lepasan SPM ni dengan dari segi diorang akan daftar diri ke dekat kursus dan college tu, ataupun hanya mengangguk kepala tanda dia faham maklumat itu telah terima, ataupun berkongsi maklumat tu juga dengan orang lain supaya mendapat supaya pihak college telah dapat result daripada dapat menerima pelajar baru daripada proses komunikasi yang telah dilakukan tadi. Sebenarnya kami sediakan satu video. Ya. Sekejap berhentikan. Nurin, berhentikan Nurin. Sebab ni video tu start sampai medium je kan? Betul tak? Yang lain yang tengok ni sampai mana tadi? Madam dah start sampai yang nombor 3 ni. Start kan? Okay, so Nurin nak share lagi sekali tak? Jami saya yang share. Okay, baik. Dengar ke? Gerak ke? Okay, dengar gerak.
maaf tadi. Seterusnya kami ada juga sedikit game. Boleh Nabila? Boleh buka dekat chat, ada link untuk kita mulakan game sikit. Okay, saya nak semua masuk, join dekat game yang telah dipaparkan di layar. Okay, pastikan semua masuk. Okay, Syed Hafiz dah ada, Firdaus dah ada, Hazira, Jannah, Rashidah, Nelly, Putri. Yang lain? Ashikin Jeffrey, okay, lagi Daniel, Syafiqah, Eliana, Farisha, Fatihah, Ashikin, okay, lagi? Yang lain masuk, baru 14 orang ni. Adin Khairina, Asma Lutfi, okay? Baru 16 orang. Mana yang lain? Okay, Wada, Aida, okay, lagi? Alia. Okay, mana yang lain? Yang lain mana? 11 orang lagi tak masuk ni. Tolak 2, pembentang tak payah. Tinggal 9. Tak nampak kod. Tunjukkan atas sikit, naikkan ke atas. Okay, ni kod dia. 338420. Okay, Husna Syahidah, okay, dah 20 orang. Hafiz. Mana yang lain? Kenapa tak semua masuk ni? Hakim Henry mana? Lagi siapa tak ada tadi? Arif, mana Arif? Alia Natasha mana? Nakiu mana Nakiu? Nelly? Apa lagi? Mana yang masuk-masuk? Alia, Hakim, Arif, Nelly, Nakiu. Okey, dah bagus. Okey, masuk. Berapa orang dah? 23. Cukupkan 25 lagi 2. Adam dah masuk ke Adam? Tak nampak pun dia masuk. Adam, Arif mana? Adam, Arif, NQ dah masuk, Alia dah masuk, Hakim dah masuk, Hafiz dah masuk. Syed Hafiz dah ke? Dah minum. Okey. Ni yang lain tak dekat PC lah ni, tak dekat phone, tak dengar lah ni. Dah ada hadir je lah ni. Okey, baik, boleh mulakan Nurin? Okay, kalau semua dah ada, okay, kita boleh mulakan.
Okay. Pemenangnya siapa Jurin? Ya, main game pemenang siapa? Jurin. Sekejap. Uh,
Okay. Kita dah selesai. Tempat pertama kita Adlin Khairina. Semua betul. Yang tempat kedua adalah Hafiz ni. Adlin Hafiz kan? Tempat ketiga Ya, betul. Hakim Henry. Tanya. Okey, tanya diucapkan kepada Adlin Hairina, Adlin Hafiz dan juga Hakim Henry. Okey, nanti boleh tuntut hadiah dengan saya dekat Uni Counselling. Alright, teruskan Nurin. Itu saja ke? Itu saja madam. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Nurin Nadira dan juga Non Nabiha di atas pertanyaan berkaitan yang tajuk proses komunikasi. Okey, untuk komennya, okey, bagus, ada isi kandungan and then dia beritahu kita pembahagian. Okey, nombor ni sampai ni siapa bentang, sampai ni siapa bentang. Okey, bagus. And then slide pun cantik, menarik. And then huraian ada, contoh pun jelas, mudah untuk kita faham. Okay, ada video untuk dia bagi rumusan keseluruhan apa yang disampaikan. Okay, which is satu gaya ataupun style rumusan yang menarik untuk kita faham, untuk kita tengok. Dan ada sekali dia ada game untuk interaction di antara pembentang dan juga pendengar ataupun penonton. And then itu satu approach yang baik di mana pembentang lain yang mana yang belum bentang tu boleh cari mana-mana game dekat online yang boleh kita gunakan dalam sesi pembentangan macam ni. Okay, so saya ucapkan tanya kepada Nurin dan juga Nabiha. Okey, nampaknya berdasarkan kepada game yang telah dijalankan, okey, kita dah boleh ukur tahap kefahaman ataupun tahap fokus anda semua. Di mana ada rakan kelas kita yang dapat full mark. Okey, macam Adlin Khairina tadi kan dapat full. Okey. Kemudian yang lain-lain pun ada juga dapat jawab, ada yang salah tu biasa, yang salah tu kita betulkan. Jadi kepada tiga tadi menang tadi, Adlin Khairina, Adlin Hafiz dan juga Hakim Henry, bolehlah datang sini nanti, datang unit counselling untuk hadiah dengan saya. Okay, so kita sebelum kita habis kelas, kita nak recap untuk sesi pembentangan kedua ni akan adanya sesi soal jawab lah. Walaupun awak semua dah jawab soalan-soalan yang diajukan semasa game tadi. Okey, jadi proses komunikasi ada 6. Okey, ada 6 proses komunikasi yang disampaikan oleh Nurin dan juga Nabiha. Okey, jadi saya nak tanyalah setiap seorang ni, saya sebutkan apa dia punya proses tu and then cuba awak huraikan dan bagi contoh apa berkaitan dengan proses tersebut. Okey, pertama sekali, okay, Nur Rashida Izzati ada? Ada madam. Okey, Rashida, apa yang dimaksudkan dengan penghantar? Penghantar ni orang yang first bagi maklumat dekat penerima ataupun orang yang dia tengah bercakap. So semua proses ni takkan terjadi kalau dia tak ada. So dia lah main character macam orang first lah yang untuk maksudnya macam orang first yang membuatkan proses ni terhasil. Okay. Okey, baik. Terima kasih Rashida. Okey, bagus. Jadi penghantar ni orang yang mulakan komunikasi tu. Kalau dia tak mulakan, maka tak berlakulah komunikasi tu kan. And then ada maklumat yang dia nak sampaikan kepada penerima tu. Apakah maklumat-maklumat yang dia ingin sampaikan tu based on kepada penghantar tu sendirilah apa yang dia nak sampaikan. Okey, bagus. Okey, next. Siapa lagi saya belum sebut nama ya? Okey, Aida Syafida ada? Ada madam. Okay, Aida Syafida, apa yang dimaksud dengan encode? Encode ni dia menterjemah dalam bentuk simbol, suara, perkataan atau body language. Setuju. Okay, betul. Okey, encode macam tadi Aida kata dia merupakan terjemah kepada maklumat. Okay, kita dah dengar maklumat tu, so kita nak terjemahkan dalam bentuk apa? Apa suara ke, perkataan ke, body language ke, ekspresi muka ke. So melalui saluran-saluran seperti ini, maka maklumat tu akan disampaikan dengan ada makna.
Okay, kita lebih faham dengan lebih jelas. Okay, seterusnya Putri Nur Anastasia. Yes, madam. Okay, saluran tu apa? Saluran tu di mana maklumat tu disampaikan, macam maklumat tu dihantar melalui percakapan atau melalui media sosial dan lain-lain macam tu. Okey, baik. Saluran ni lebih kepada medium. Okey, macam dia anak Putri kata ada kita gunakan sama ada lisan, gunakan media sosial ke, guna kertas ke, guna Google Meet macam ni ke. So kita ada medium. Macam mana kita nak berkomunikasi. Macam orang dulu zaman-zaman sebelum maju ni gunakan asap, gunakan burung kan, gunakan beduk kayu. So kita yang dah moden ni kita guna media sosial, guna teknologi. Alright, good. Next. Next, okay. Apa lagi? Nakil dan nakil. Nakil. Adam ada Adam? Mana semua ambil? Arif? Arif Jeffrey ada? Ya, Arif tak ada. Ashikin Jeffrey ada? Ada, madam. Okay, Ashikin. Dekod ke apa? Dekod. Dekod adalah proses mentafsir ataupun terjemahkan maklumat yang diterima daripada penghantar kepada maklumat yang difahami oleh penerima. Saja? Itu saja. Okay, so dekod macam tadi Ashikin kata merupakan tafsir. Macam mana kita nak tafsirkan mesej yang diterima tu. Kita interpretasikan melalui perkataan, melalui tulisan, melalui gambar. Alright, next. Seterusnya Syafiqah Syamimi. Syafiqah Syamimi ada? Okay, Syed Hafiz ada? Saya, madam. Okay, penerima ke apa? Penerima ni orang yang menerima maklumat daripada penghantar. Oh, alright. So, penerima kita dah ada penghantar, of course kita kena ada penerima. Tak kisahlah penerima tu dalam individu ke ataupun kelompok kecil ataupun kelompok besar. Okay, next lah sekali ialah maklum balas. Okay, maklum balas. Okay, Nelly Nazurah ada? Saya, madam. Okay, apa yang faham tentang maklum balas? Nelly faham apa tentang maklum balas? Dia macam react daripada penghantar tu. Reaction dia. Reaction, respon kan? Okay. Apa yang kita faham tentang yang disampaikan oleh penghantar? Adakah kita setuju? Adakah kita tidak setuju? Ataupun adakah kita tidak peduli pun apa yang disampaikan? Alright. So itulah proses-proses komunikasi. Tadi bagus juga tadi dibagi contoh kan. Nurin ada bagi contoh macam mana kaunselor bantu pelajar lepas SPM tadi. Jadi proses komunikasi daripada penghantar, pergi pada encode, pergi pada saluran, kemudian dekod, penerima dan juga maklum balas. So kedua-dua kumpulan hari ini telah membuat pembentangan bagus, pembentangan yang jelas, pembentangan yang menarik. Okay, so saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua kumpulan. Jadi hari ini kita dah belajar tentang kemahiran dalam kaunseling dan juga proses komunikasi. Di mana sebenarnya kedua-dua kemahiran dan juga proses komunikasi ni awak boleh apply dalam kehidupan awak. Boleh apply terutama dalam membantu rakan-rakan awak macam tadi saya katakan. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sebelum kita ending, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Semua dah isi tu form yang saya bagi dekat ruangan chat? Dah, madam. Okay, pastikan semua isi ya. Okay, so kita akan sambung pada minggu hadapan iaitu pada tarikh 8 hari bulan 12 yang akan disampaikan tentang halangan komunikasi Alia Nabila, Aziz Karina dan juga tajuk menerima dan memberi maklum balas yang akan disampaikan oleh Firdaus dan juga Adil Hafiz. Jadi kedua-dua kumpulan ini diharapkan bersedia dan cuba sebaik mungkin untuk membuat satu persembahan yang menarik dalam pembentangan.
Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih Dr. Komitmen semua. Terima kasih juga di atas penglibatan semua. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini kita boleh amalkan dalam kehidupan untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Madam. Madam.